Peningkatan peruntukan bantuan tunai melalui sumbangan tunai ramah STR kepada 10 bilion ringgit akan dapat merancakkan kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi domestik. Menurut Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Muhammad Asfanizam Abdul Rashid, ia dilihat sebagai sebuah instrumen bagi mengurangkan beban kewangan golongan berpendapatan rendah. Dan juga selain daripada itu, ia juga boleh membantu dalam meningkatkan aktiviti ekonomi kerana golongan B40 dan M40 mempunyai kecenderungan perbelanjaan yang tinggi dan apabila pendapatan itu diterjemahkan dalam bentuk perbelanjaan, maka ia akan merangsang aktiviti ekonomi terutamanya dalam peringkat ekonomi domestik. Jika benar kita dapat jimatkan belanja. Tambahnya, pemberian tersebut memberi manfaat kepada penerima untuk melunaskan bayaran kegunaan harian. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan itu akan disalurkan sebelum bulan Ramadan. Soal subsidi telur dan ayam. Dalam pada itu, sebuah keluarga di pinggir ibu negara menzahirkan rasa syukur kerana rata-rata setiap peringkat daripada mereka mendapat manfaat daripada Belanjawan 2024. Menurut Halim Idris yang menetap di Wangsa Maju ini, cabaran semasa ekonomi sedikit sebanyak memberi kesan kepada keluarganya. Justru apabila kadar sumbangan tunai rahmah dinaikkan, lebihan wang yang ada kelak mampu meringankan beban sedia ada. Lagi satu yang pakcik tengok yang rasa happy juga pasal bantuan STR lah. Bantuan STR tu nampak ada kenaikan dengan kos kita sekarang ni, dengan kenaikan tu dapatlah meringankan beban keluarga kita sekeluarga lah. Keluarga ini yang rata-rata mengusahakan perniagaan kecil-kecilan turut gembira apabila kerajaan tidak meminggirkan golongan penjaja seperti mereka. Begitu juga peruntukan 1 bilion ringgit untuk melindungi kesejahteraan warga emas, antaranya untuk membiayai bantuan tunai dan penyaluran dana kepada institusi penjagaan dan pusat aktiviti warga emas. Bajet tadi itu kan. Jadi dapat membantu warga emas dan seperti saya ni. Terima kasih banyak-banyak Perdana Menteri. Memperbaiki urusan. Bagi golongan pesawah, kenaikan harga lantai padi kepada RM1,300 berbanding RM1,200 setiap metrik tan sebelum ini disambut baik. Bagaimanapun, harapan masih disandar agar jumlah itu akan diperhalusi. Dari semasa ke semasa, memandangkan harga yang sewajarnya adalah berjumlah RM1,500 bagi setiap metrik tan. Pesawah mendakwa hanya menerima sekitar RM1,600 setiap metrik tan selepas pemotongan pemutuan padi dibuat sehingga 20%. Kalau sekiranya pihak beras, harga beras ini dapat ditingkatkan sikit lagi untuk pengelang memasarkan, contohnya RM30 ataupun RM32 per 10 kilo, bermaksudnya pihak pengelang, petani akan mendapat mendapat satu suasana yang lebih mesra. Tambah pesawah, kenaikan kos input pertanian juga membebankan pesawah. Penanaman padi ini sebabnya ada permasalahan banyak risiko dengan kadar penyakitnya dan sebagainya. Lepas tu kita bila dalam keadaan penyakit ni, kita nak kena kawal dengan membeli racun. Dengan kadar racun yang tinggi ni, dengan harga lantai RM1,300 ni, bagi kami masih lagi kurang selesa lah. Dengan rezeki yang dapat, kita bersyukur. Dalam pada itu, pesawah menyambut baik inisiatif kerajaan memulakan usaha rintis penanaman padi 5 musim dalam tempoh 2 tahun di beberapa kawasan Jelapang. Mereka juga berharap agar dana digunakan bagi menyelesaikan permasalahan, terutamanya melibatkan saliran air yang sempurna bagi penghasilan tanaman yang banyak. Bagi penoreh pula, kenaikan paras harga insentif pengeluaran getah IPG kepada RM3 sekilogram dengan peruntukan RM400 juta sangat melegakan. Kenaikan itu membolehkan penoreh mendapat sedikit pendapatan tambahan dalam menghadapi suasana ekonomi yang tidak menentu ketika ini. Bagi penoreh di Kuala Nerang, Kedah ini, Muhammad Halim, hasil getah yang diperoleh tidak stabil, ekoran cuaca yang tidak menentu. Syukurlah alhamdulillah. Dengan keadaan lah ni, PM pun boleh umum malam kami honok lah kalau boleh yang tu lah. Nak bagi naik lagi harga tu.
Sementara itu, bagi Ishak Majid yang mengambil upah sebagai penoreh hampir 40 tahun berkata, kerajaan perlu melihat kepada beberapa langkah lain untuk membantu penoreh getah meningkatkan pendapatan. Harga getah tu bagi mahal ya. Hak tu ya. Baru boleh cari makan. Dia kalau musim kemarau kalau boleh motong hari tu okey sikitlah. Ni belas 10, 11, 12 hujan. Ni seminggu dah tak motong. Hak motong jual 100 itu ni habis dah makan. Bagi Othman Saleh dari kampung Belukar Lunas Naka, Lembaga Getah Malaysia perlu memudah cara golongan penoreh bagi mendapatkan insentif yang diumumkan. Kalau bolehlah saya nak mohonkan mudahlah sikit. Borang tu diedar kepada penghulu ke apa ke, kita gisuk penghulu lah. Mudahlah sikit ataupun pejabat di sedar yang berdekatan. Dalam pada itu, usaha berterusan bagi menaik taraf pusat penjaja dan prasarana pasar awam uzur di seluruh negara satu langkah tepat. Ia ekoran pusat perniagaan berkenaan banyak menempatkan peniaga golongan pertengahan. Ikuti laporan wartawan Haifa Halim. Saya meninjau Pasar Datuk Keramat di Ibu Negara yang berusia lebih 4 dekad ini. Pasar ini yang menjadi lokasi jual beli utama warga Lembah Kelang sememangnya perlu dibaik pulih segera. Memang terlampau teruk sangatlah. Cuba boleh tengoklah, boleh macam mana pasar ni kan. Takut runtuh je. Kan? Dah terlampau reput sangat, besi-besi ni semua dah reput. Dah 50 tahun, tahulah kan. Barang dah lama. Jadi kita minta jasa baik Menteri lah supaya tolong penjaja Melayu kecil di sini. Contoh macam bumbung kan. Bumbung ni dah 45 tahun. Bumbung ni memang dah membahaya. Kemudian situasi Pasar Keramat ni pun agak dengan tikus dia, dengan pengaliran udara ni yang tak baik kan, panas kan. Dengan parking dia yang agak-agak tak teratur kan. Saya rasa kalau diperbaiki tu mungkin ramai dah dapat menarik ramai pelanggan lah. Justeru, melalui peruntukan RM110 juta yang diumumkan Perdana Menteri semalam, golongan peniaga yang sudah lama bertapak perlu dilibatkan bersama dalam sebarang perancangan naik taraf yang direncana. Tapi nak bangun ke Pasar Keramat ni mungkin kita beri pihak peniaga-peniaga kena beri kerjasama lah dengan satu kreatif lain. Mungkin pihak DBKL akan melantik satu kreatif lain untuk membangunkan Pasar Keramat ni. Dan mungkin akan membangunkan Pasar Keramat ni mungkin ada jangka masa dia lah. Jadi kita nak jumpalah apa yang diidam-idam oleh peniaga untuk membangun Pasar Keramat pada hari ini. Diharapkan dengan persekitaran yang dinaik taraf menjadi lebih bersih dan selamat itu dapat merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi mikro negara ini. Haifa Halim melaporkan.